Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan daripada subjek Fi'al Muamalat STSY 2063, tajuk konsep jual beli atas talian menurut syarak, dan pensyarah kami ialah Ustaz Hairul Fazli bin Muhammad yang kami daripada kelas IS 124A. Dan nama ahli kumpulan ialah Muhammad Haziq bin Muhammad Fadil. Rakan seterusnya ialah Amin Azizi bin Muhammad Kamarul Zaman. Dan saya sendiri iaitu Syed Ahmad Fakih Al-Idrus bin Syed Mahusin. Okey. Kami akan menerangkan tentang jual beli dalam talian menurut syarak. Tapi pada permulaan saya akan menceritakan serba sedikit tentang jual beli. Apa itu jual beli? Ta'rif. Jual beli al-lughah muqabalah syai' bi syai', iaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Dan istilah akad yuraddu ala mubadalah mal bimal tamlikan ala ta'bil, iaitu jual beli ialah akad yang merujuk kepada pertukaran sesuatu harta dengan harta lain bagi tujuan pemilikan kekal. Dan dalil di dalam Al-Quran, Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, daripada surah Al-Baqarah ayat 275, iaitu terjemahannya ialah padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, daripada surah Al-Baqarah ayat 275. Dan dari sini juga kita telah tahu hukumnya tersendiri, iaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So dekat sini dibenarkan jual beli itu dibenarkan menurut syarak. Okey, dalil di dalam sunnah pula. Faman dzalika ma rawtuhu Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudi ila ajlin wa rahnuhu dar'an min hadid, iaitu sesungguhnya Nabi SAW telah membeli makanan daripada Yahudi, orang Yahudi, secara bayaran, iaitu secara bayaran tertangguh, nasi'ah, dan baginda menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Dan okay, seterusnya akad al-bi', akad masyru', dalan ala masyru'iyatihi al-kitab was sunnah wa hasal ala dhalikal ijma'. Dan ini juga adalah dua ni adalah dalil berkenaan jual beli yang boleh dipakai. Ini adalah bukti bahawa jual beli itu dihalalkan dan dibolehkan di dalam Islam. Okey, seterusnya kita pergi kepada arkanu akadul bai', iaitu rukun-rukun akad jual beli. Okey. Alimna anna al-bai' akad wa kullu akad la budda fihi min arkan hatta yujad wa la budda li hadhihi al-arkan min syurut hatta yasahu al-akad wa balatali tatarattib alaihi atharuhu wa hiya ma qarahu syara'u Allah ta'ala lahu min ahkam walitankalam an dhalika kullu ba'un Allah ta'ala fanaqul arkan akad al-bi' thalathatan, iaitu rukun akad bai' jual beli terbahagi kepada 3. Okey, terjemahannya ialah kita semua maklum jual beli merupakan satu kontrak akad, dan setiap kontrak sudah tentu mempunyai rukun-rukun tersendiri supaya kontrak ini wujud, supaya dia mempunyai rukun-rukun dia tersendiri supaya kontrak ini terwujud, dan rukun-rukun ini pula sudah tentu mempunyai syarat-syarat tersendiri supaya ia diterima sebagai sah,
dan seterusnya memberi implikasi tertentu, iaitu beberapa hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terdapat 3 rukun dalam kontrak jual beli. Okay, ingat terdapat 3 rukun dalam kontrak jual beli, iaitu yang pertama al-aqidani, iaitu pihak yang mengikat kontrak, iaitu penjual dan pembeli lah. Yang kedua adalah sirah. Sirah ni adalah sirah. Yang ketiga adalah ma'qud alaih. Ma'qud alaih ma'qud alaih adalah barang jual dan harganya. Okey. Kita pergi kepada al-aqidah ni. Al-aqidah ni terbahagi kepada 4, iaitu ayyakunu rasyidan, ayyakunu mukhtaran maridan li ta'aqid, ta'addad tarfi al-aqd al-basri. Okey, apa itu ayyakunu rasyidan? Ayyakunu rasyidan adalah orang yang waras. Mestilah orang yang waras, iaitu baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Yang kedua adalah bebas membuat pilihan ketika mengikat kontrak, dan dia adalah orang yang bebas untuk membuat pilihan mengikat kontrak, dan maksudnya kat sini dia tak terpaksa atau dipaksa. Dekat situlah. So yang ketiga adalah bebas pembuat yang ketiga adalah penjual dan pembeli adalah individu yang berlainan, dan dia tak boleh orang yang sama. Maksudnya dia beli, dia jual, dia beli. Itu dia tidak mengikut rukun jual beli. So dia mestilah individu yang berlainan. Maksudnya contoh saya beli dan orang lain yang jual. So saya beli kat dia. Macam itulah. Yang ketiga adalah boleh melihat. Jual beli orang buta tidak sah kerana wujudnya kejahilan yang ketara. Untuk tujuan jual beli, orang buta ini perlu mewakilkannya kepada orang lain untuk membeli atau untuk menjual bagi pihaknya. Maksudnya orang tua ni tak boleh melihat lah. So macam mana nak beli? So maksudnya orang lain atau ahli dia kena mewakilkan untuk diri dia, pembeli untuk membeli. Okay. So dekat sini al-aqidah ni terbahagi kepada 4. Yang seterusnya adalah as-sirah. As-sirah ni terbagi kepada 2, iaitu as-sarihah dan kinayah. Apa itu sarihah? Okey. Sirah as-sarih, iaitu sirah secara langsung, iaitu sarih bermaksud setiap ungkapan secara jelas merujuk kepada jual beli. Contohnya, saya jual kepada anda sebagai tanda persetujuan. Cukup dengan hanya berkata saya setuju. Maksudnya dia secara soreh ni adalah secara jelas. Dan kinayah pula kinayah adalah sirah secara tidak langsung, iaitu kinayah bermaksud ungkapan yang telah boleh membawa maksud jual beli pada masa yang sama juga boleh membawa maksud yang lain. Contohnya, seorang penjual berkata, saya jadikannya milik engkau dengan harga sekian, atau berkata ambillah dengan harga sekian. Pembeli pula menjawab, saya ambil atau saya terima. Itu adalah sirah ini berkaitan tentang lafaz kita dalam akad itu sendirilah, jual beli. So ia terbagi kepada 2, soreh dan kinayah. Okey, yang ketiga, rukun yang ketiga pula. Rukun yang ketiga adalah ma'qud alaih. Ma'qud alaih ialah barang jualan dan harganya, dan dia terbahagi kepada 6, iaitu an yakunu al-mubi' mawjudan indal aqd. Maksudnya barang jualan hendaklah wujud ketika kontrak jual beli dimeterai. Maksudnya ketika jual beli itu, barang jualan tu mesti ada. Maksudnya dia mestilah barang yang wujud, bukan barang yang ghaib. Yang kedua adalah an yakunu malan mutafawwiqan syar'an. Barang yang dijual mestilah dalam bentuk harta yang bernilai menurut syarak. Maksudnya barang tu mesti ada harga dia lah. Dia tak boleh barang yang tak ada harga.
So jadi maksudnya setiap barang tu mesti ada harga dia. Yang ketiga adalah ayyakunu muntafi'an bihi syar'an wa'arifan. Dan barang jualan mestilah barang yang bermanfaat menurut syarak dan uruf. Dan yang keempat adalah an yakunu maqduran ala taslimahu hasanan wa syar'an. Barang tersebut hendaklah diserahkan daripada segi fizikal dan syarat. Yang kelima adalah an yakunu lil aqid sultan alai bulayah au malik. Pihak yang berkontrak mesti orang yang mempunyai kuasa ke atas barang yang ingin dijual beli, sama ada kuasa sebagai seorang peniaga atau kuasa sebagai seorang pemilik. Maksudnya dekat sini, barang yang dia nak jual tu mestilah barang dia ataupun dia berhak ke atas barang tersebut. Jadi dia tak boleh ambil barang orang, lepas tu dia nak jual, tak boleh. Dia tak mengikut rukun dan dia punya jual beli tu tidak sah kalau dia ambil barang orang dan dia jual. Jadi dekat sini mestilah barang dia ataupun dia berhak ke atas barang tersebut. Jadi barulah jual beli tu sah dan dia mengikut rukun-rukun tersebut. Okay, yang terakhir adalah an yakunu mualliman lil aqidaini. Barangan tersebut mestilah dalam pengetahuan kedua-dua belah pihak. Okay, barang tu mestilah dia tahu dan penjual tahu dia nak jual apa. Pembeli pun tahu dia nak beli apa. So jadi dekat sini mereka tahu yang mereka contoh dia nak beli buku lah. Yang pembeli ni dia cakap dia nak beli buku. Penjual pun cakap saya ada jual buku. So dekat situ dua-dua tahu yang apa yang dia nak beli, apa yang dia nak jual kat situ. Dia tak boleh dia ni cakap lain, dia tu jual benda lain. Tu tak boleh lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada qabdul mubi' wa dhamanuhu, iaitu penerimaan barangan yang dijual beli dan tanggungjawabnya. Dan terbahagi kepada dua lah, iaitu qabdul mangkul dan ghairul mangkul. Apa itu qabdul mubi' wa dhamanuhu? Okey, ia adalah setelah selesai sesuatu kontrak jual beli dan jual beli tersebut memenuhi kesemua rukun. Maksudnya dia dah ikutlah ketiga-tiga rukun tu, dan dalam rukun tu tersendiri terbahagi banyak. Maksudnya dia dah ikut, dah sempurna dah dia ikut benda tu semua. Jika ketika itu barangan tersebut masih berada di tangan penjual, maka ia berada dalam tanggungjawab penjual. Ini bermakna jika barangan tersebut rosak atau dirosakkan oleh penjual, jual beli tersebut akan terbatal. Ingat ya, kalau barang tu rosak atau dirosakkan, jual beli itu terbatal. Jual beli itu terbatal dan pembeli tidak perlu memikul sebarang tanggungjawab. So dekat sini, kalau barang tu masih ada dekat tangan penjual dan barang itu rosak sebelum disampaikan kepada pembeli, dirosakkan atau rosak sendiri, maksud pembeli tak bertanggungjawab. Yang dekat situ adalah penjual yang bertanggungjawab untuk penjual memikul sebarang tanggungjawab, iaitu dia kena, maksud dia kena ganti rugi ataupun dia lah. Pembeli tak ada kena mengena sebab barang tu belum sampai dekat dia lagi, barang tu masih dekat penjual. Sebaliknya pembeli boleh mengambil semula wangnya. Maksudnya kalau pembeli tu dah bayar, dia boleh ambil balik duit dia kalau barang tu dah rosak. Jadi jika pembeli telah menerima, seterusnya, jika pembeli telah menerima barangan tersebut, tanggungjawab tersebut kini berada di tangan pembeli. Jika barangan tersebut dirosakkan, pembeli adalah orang yang bertanggungjawab. Maksudnya kalau barang tu dah sampai dekat pembeli dan pembeli dah ambil, lepas tu rosak dia pakai, maksudnya dia tak boleh claim dekat penjual sebab dia rosakkan. Jadi dekat situ tanggungjawab barang yang rosak tu adalah tanggungjawab dia sendiri. Bentuk penerimaan barang yang dijual beli adalah bergantung kepada jenis barangan yang dijual beli. Ini kerana setiap barangan adalah bentuk penerimaannya. Bagi barangan jenis harta boleh alih, iaitu qabdul mangkul,
boleh bentuk penerimaannya boleh berlaku dengan cara mengambilnya dengan tangan jika barangan tersebut boleh diambil dengan tangan. Contohnya, barangan tersebut adalah baju, buku atau sebagainya. Jika barangan tersebut tidak boleh diambil dengan tangan seperti kereta, haiwan dan sebagainya, penerimaan boleh dilakukan dengan cara memindahkan barangan tersebut. Okey, itu adalah untuk qabdul manqul. Yang kedua adalah ghairul manqul. Bagi barangan jenis harta tidak boleh dialih seperti rumah dan tanah, penerimaan boleh berlaku dengan cara penjual melepaskan haknya kepada pembeli atau pembeli menguasainya atau penjual mengetepikan segala halangan untuk menyerahkan atau dengan penyerahan kunci jika barangan tersebut rumah atau sepertinya. Jadi, penerimaan mestilah berlaku dengan kebenaran penjual kerana pada asalnya barang tersebut adalah miliknya. Oleh itu, barangan tersebut tidak boleh diambil tanpa keizinannya. Maksudnya dekat sini adalah penjual tu sendiri dia kena berlaku jujur lah dan amanah. Maksud kalau orang beli dia kena bagi. Orang tu dah bayar dia kenalah lepaskan barangan yang dijual tu. So dekat sini settle lah untuk ta'rif jual beli. Maksudnya kita dah tahu apa itu al-bai' iaitu jual beli, apa itu arkanul bai', kita dah tahu rukun-rukun dia, macam mana kita nak laksanakan rukun dia supaya dia mengikut hukum syarak. Dan dekat sini kita tahu pula barangan dan jualan dan cara penerimaan dia, kalau barang tu boleh dialih ataupun barang tu tak boleh dialih. Maksudnya kat sini kita dah faham dah tentang jual beli, dan kita akan terus kepada rakan saya yang dia akan meneruskan tentang tajuk jual beli atas talian pula. Dipersilakan. InsyaAllah natakallam al-an fi bai' salam. Okay, insyaAllah sekarang kita akan masuk pada topik perbincangan dalam pembentangan, iaitu jual beli secara di atas talian. Bai' salam fil lughah as-salaf ay taqdim. Bermaksud salaf ini terdahulu ataupun taqdim, mendahulukan. Manakala syarak pula bermaksud huwa bai' syai' mawsuf fi dhimma bil lafzi salam aw salaf. Untuk syarak bermaksud satu transaksi jual beli yang dinyatakan sifatnya dengan lafaz ataupun dengan akad salam ataupun salaf. Secara kesimpulannya, bai' salam ini dia adalah satu transaksi jual beli yang didahulukan wang, yang didahulukan ataupun disempurnakan pembayarannya terlebih dahulu, dan barangnya ditangguhkan ataupun dikemudiankan dengan tempoh yang telah ditetapkan ataupun dengan tempoh yang telah dinyatakan. Okey. Okey, bai'us salam wa huwa na' min al-buyu'. Bai'us salam ini dia adalah bahagian daripada jual beli juga. Macam mana kita tahu secara umumnya kita tidak boleh membeli satu barang yang tidak wujud. Okey, tidak boleh, tidak sah hukum dia. Akan tetapi bai'us salam ini dikecualikan ataupun dibolehkan. Soalan dia mengapa ataupun bagaimanakah bai'us salam ini dibolehkan ataupun dikecualikan? Saya akan terangkan lepas ni. Okey, masyru'ati, sumber pensyariatan ataupun sumber hukum bagi bai'us salam ini. Inna aqd as-salam musnad min bai'il ma'dum, maka alimna annahu la yusih bai'il ma'dum. Macam saya beritahu tadilah, tidak sah membeli sesuatu, tidak sah sesuatu transaksi jual beli barang yang tidak wujud. Wa inna mastatna salam min dzalik li hayatin nas ila mithli hadzal aqd. Akan tetapi ia dikecualikan, ia dibolehkan dengan sebab keperluan manusia, memenuhi keperluan manusia ataupun manusia itu membutuhkan akad salam ini. Okey, oleh sebab itu saya membawa dalil yang mengharuskan bai'us salam ini. Okey, dalil yang pertama saya ambil daripada Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh ila akhir surahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 282. Okey, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai bidain dengan hutang ila ajalin musamma dengan tempoh ataupun waktu yang telah ditetapkan ataupun dengan tempoh yang telah ditentukan, faktubuh, hendaklah kamu menulisnya. Okey, so kat sini macam saya beritahu tadilah,
pembeli dah bayar penuh, akan tapi barang tu ditangguhkan, maka penjual itu hendaklah membuat note ataupun nota lah. Membuat nota bahawasanya pembeli ni dah beli ni dan barangnya begini-begini. Begitu. Okey, hendaklah membuat nota. Okey. Dalil yang kedua adalah ruya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma an Nabiy Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qadama al-Madinah hum yusifun fi thiman as-sanah was-sanatain faqala man aslaf falyuslif fil kal ma'lum wa adli ma'lum ila adli ma'lum. Okey. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke kota Madinah, dan ketika itu baginda melihat masyarakat menangguhkan penyerahan buah-buahan dalam tempoh sanah wassanatan, dan tempoh 1 tahun dan juga 2 tahun. Faqala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aslaf falyuslif fil kal ma'lum, barang siapa sesiapa yang melakukan jual beli salaf, hendaklah dilakukan dengan timbangan yang diketahui. Wazn maklum dengan berat yang diketahui, ila ajal maklum, dan juga tempoh yang diketahui. Okey. Dan dalil seterusnya adalah daripada ijma', qaul daripada Ibnu Qudamah dan Ibnu Munzir, as-salaf adalah diharuskan kerana penternak, petani, peniaga ataupun yakni orang ramai memerlukan modal untuk pembelanjaan hidup sementara menunggu hasil. Oleh itu hukumnya adalah harus, kerana ia memenuhi keperluan manusia. Okey, asar hukum fi bai'is salam, kesan hukum kepada jual beli secara di atas tali ini. Okey, pada pembeli, sabit hak milik barang yang dibeli secara salam tadi yang akan diterima kemudian dengan sabitnya hak harga salam yang telah diserahkan secara keseluruhan kepada penjual salam. Dan prinsip rukhsah digunakan untuk akad ini. Rukhsah ni kata apa? Kelonggaran lah. Kelonggaran sebab apa? Sebab si penjual ini menerima jumlah yang sempurna ataupun jumlah keseluruhan, supaya apa? Supaya si penjual ini dapat menggunakan modal tersebut untuk menghasilkan barang yang diinginkan ataupun barang yang dikehendaki oleh si pembeli tersebut. So dia boleh guna duit itu dahulu. Okey. Okey, seterusnya adalah hak pembeli. Sekiranya barangan rosak selepas diterima, sama ada dia ni menerima seadanya, boleh consider lah macam, boleh consider lagi macam okey lah, tak terlalu teruk. Dia ikut diri sendirilah, okey. Sama ada dia menerima seadanya ataupun memulangkannya dengan menggunakan pakai konsep khiyar aib sahaja. Bagi bai'is salam ini dia boleh menggunakan konsep khiyar aib sahaja, tidak boleh menggunakan konsep khiyar yang lainnya. Okey. Sebelum kita masuk pada penjelasan tentang khiyar aib, saya ingin menjelaskan dulu isu-isu berkaitan tentang bai'is salam ini. Antaranya adalah penipuan. Penipuan ni memang tak boleh nak tu lagi, memang dah meluas lah. Banyak sangat dekat Shopee ke dekat mana-mana aplikasi-aplikasi, memang dah terlalu banyak penipuan yang dijalankan oleh mereka. Okey. Dan salah satu dia punya isu tentang jual beli ni adalah, jual beli atas tali ni adalah penipuan lah. Okey, adalah penipuan. Okey. Sesungguhnya adalah barang tidak seperti yang dinyatakan. Macam kita beli barang tersebut, tapi sampainya lain. Kira macam sifat dia kita dah tahu kan. Kita dah tahu sebelum nak beli tu. Tapi bila sampai tu barang dia, kenapa lain? Kenapa macam ni lain? Kenapa bentuk dia lain? Dan sebagainya lah. Dan seterusnya adalah barang tidak berfungsi. Macam mungkin berfungsi sekejap dan kemudian tak berfungsi dah. Macam tu. Okey. Barangnya berfungsi sekejap ataupun lebih teruk lagi tidak berfungsi langsung lah. Dan sampai kat kita barang tidak berfungsi. Sebenarnya adalah melebihi tempoh yang dijanjikan. Macam kita dah deal nak dah deal pada tarikh sekian. Kemudian dia ni terlewat. Memang banyak juga berlaku. Dia dah deal pada tarikh tersebut, pada masa tersebut, tapi dia dilewatkan. Ini adalah isu jugalah.
merupakan satu isu. Dan isu yang seterusnya adalah maklumat peribadi tersebar. Ini juga orang kata apa, risiko, boleh tahan jugalah risiko. Macam orang tahu alamat rumah kita, macam dekat menggunakan syarikat pos dan sebagainya. Maklumat kita boleh tersebar melalui itulah info yang kita berikan kepada si penjual tersebut. Okey. Okey, isu yang seterusnya adalah barang tak cukup ataupun tidak lengkap. Macam kita tahulah, kita tahu jumlah barang yang kita beli, tapi bila sampai barang dia tak cukup. Barang dia tak lengkap. Ada yang hilang, ada yang tertinggal dan sebagainya. Ini merupakan isu-isu biasa kita jumpa lah. Okey. Okey, jadi sekiranya berlaku perkara-perkara tadi, kita boleh menggunakan konsep ikhtiar aib. Okey. Subjek akad dalam urusan jual beli hendaklah berada dalam keadaan yang baik dan sempurna. Sekiranya berlaku kecacatan padanya, khiyar boleh digunakan sama ada untuk membatalkan akad ataupun meneruskannya. Macam sekiranya ada berlaku perkara tadi, kita boleh membatalkan ataupun meneruskan akadnya dengan syarat-syarat seterusnya lah. Okey. Okey. Kecacatan yang mensabitkan hak khiyar mestilah memenuhi syarat-syarat berikut. Khiyar aib ni ada syarat-syarat juga lah. Okay, antaranya adalah kecacatan yang tidak biasa berlaku. Yang biasanya tak terjadi tapi terjadi. Yang kedua adalah kecacatan yang asal berlaku sebelum sampai ke tangan pembeli. Yang ketiga adalah mengurangkan harga dan juga fizikal. Yang keempat adalah pembeli tidak mengetahui kecacatan ketika akad. Ini memang selalu juga berlaku lah. Okay, macam dekat berlaku macam kecacatan sebelum sampai ke pembeli, sebelumnya elok, bila sampai ke pembeli dah rosak. Dan yang ketiga pula yang macam tadi tu, dia mengurang kos, dengan mengurangkan harga dan juga fizikal dia lah. Macam benda yang sepatut sampai dengan harga yang kita nak, dia macam kira macam tak sepadan lah, tidak sepadan dengan harga yang kita bayar. Macam tu. Okay. Macam kualiti lah, boleh cerita pasal macam kualiti lah. Kita dah bayar macam, kita bayar kualiti kan. Kita bayar kualiti tapi sampai kualiti rendah. Macam tu lah. Okay. Dia cerita benefit macam tu. Bila sampai, macam biasa je. Macam tak ada function lah. Okay. Yang sebenarnya adalah pembeli tidak mengetahui kecacatan ketika akad. Jadi sekiranya penjual dia mengetahui barang tersebut mempunyai aib, dia hendaklah memberitahu terlebih dahulu. Sekiranya dia tidak memberitahu, maka sesungguhnya dia ni adalah seorang yang penipu di dalam urusan jual beli. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada arkanu bai'us salam, iaitu rukun-rukun pembelian secara maya, iaitu pembelian secara online. Dinamakan bai'us salam. Kita pergi kepada rukunnya. Wahya arba'atun, iaitu ada 4. Yang pertama, al-aqaidah, iaitu pihak yang mengikat perjanjian mereka terdiri dari pembeli dan penjual. Pembeli ialah orang yang mendahulukan wangnya untuk mendapatkan barangan dagangan yang ia kendaki. Maknanya online ni mana kita bayar dulu baru kita dapat. Dalam ada persyaratan dia lah. Untuk berapa hari macam tu lah. Dan untuk membeli ni dia punya syarat sama, mestilah orang tu yang berakal, yang waras, baligh, sukarela. Yang kedua iaitu sirah, iaitu ijab dan kabul, iaitu penawaran dan persetujuan. Maka harus kedua belah pihak itu ada persetujuan dalam pembelian tersebut. Contoh, okey, aku bayar harga 100,000 untuk mendapatkan 1,000 helai baju. Tu contoh. Maka pembeli setuju, penjual pun setuju. Okey, deal. So jadilah ijab kabul kat situ. Yang ketiga iaitu modal atau harga. Ia bayaran yang dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan bayaran kepada penjual. Yang keempat, as-salamu wal muslam fih, iaitu salam tu orang yang membeli dan muslam fih ni ialah penjual. So kena ada dua-dua tu, iaitu barang yang ditempah, ianya barangan yang dijual dalam perjanjian, dan penjual berjanji untuk menyerahkan kepada pembeli dari bayaran harga yang didahulukan. Okey, seterusnya kita pergi syarat bai'us salam, iaitu ada 9. Yang pertama,
barang tersebut mestilah boleh dinyatakan sifat-sifat dan cirinya. Yang kedua, hendaklah diketahui jenis, kualiti, jumlah dan sifat oleh kedua-dua belah pihak. Itu syaratnya. Yang ketiga, barangan tersebut tidak bercampur aduk dengan barangan yang lain yang berlainan jenis. Yang keempat, barangan tersebut mestilah diperhutangkan, iaitu barang yang disebut sifat-sifatnya dalam tanggungan tanpa merujuk kepada barangan tertentu. Apa yang dikatakan barang itu diperhutangkan, maknanya kita bayar dulu tapi barang tu kita tak dapat, kita dapat kemudian. Itu yang dikatakan diperhutangkan. Yang kelima, barang tersebut mampu diserahkan berdasarkan tempoh dan jenis yang telah ditetapkan oleh kedua pihak, pembeli dan juga penjual. Yang keenam, tempoh penyerahan perlu ditetapkan. Kalau tak ada tempoh penyerahan ni, maka tak terjadilah jual beli tersebut. Sebab apa? Kalau nak beli mestilah ada tempoh dia, mestilah kita nakkan barang tu bila nak sampai, bila kita nak dapat benda tu. Lepas tu yang ketujuh, tempat penyerahan perlu ditetapkan. Contoh macam sekarang ni kita beli online kat Shopee, kat Lazada, kita dah siap bagi alamat kan. Untuk apa? Penyerahan barang tersebut. Yang seterusnya, yang ke-8, jumlah atau qadar atau bentuk sifat, iaitu pembayaran hendak dimaklumi oleh kedua-dua pihak. Okey, faham Yang ke-9, penyerahan harga dari pembeli di majlis perjanjian dan penjual menerima sebelum mereka berpisah, kerana penyerahan ini makna asal al-bai' salam. Maknanya sebelum kedua-dua pihak tu kira macam tak dah habis cerita seni habis ini, maknanya diorang harus bersetuju dengan ketentuan kedua-dua belah pihak. Barulah bai'us salam tu ataupun perniagaan online tu terjadi. Seterusnya, sistem berkaitan, iaitu bai' al-istisna. Bai' al-istisna ni apa? Dia macam bai'us salam, akan tetapi bai'us salam tu dia barang tu dah ada tapi tak sampai lagi. Kita beli dan barang tu dah ada. Bai' al-istisna ni ialah barang yang kita beli tapi barang tu tak ada lagi. Okey, bahasa menyuruh atau meminta membuat suatu barang. Macam kita tempah baju ke, biasa orang nak kahwin kan, tempah baju dulu, dia ukur dulu macam mana. Macam tu. Persetujuan yang dilakukan untuk membeli barang secara tempahan dan penjual diberikan tempoh untuk menyiapkannya. Seterusnya, rukun bai' al-istisna. Pembeli atau penempah mesti kena ada. Kalau tak ada, tak jadi. Penjual atau tukang, so mesti ada orang yang menjual dan orang yang membuat pertempahan tersebut. Lepas tu barang ditempah tu mesti ada, dan harga dan sirah. So kelima-lima ni adalah rukun yang mana wajib ada untuk berlakunya sesuatu istisna tu, satu bai' istisna itu tempahan tu. Kalau tak ada antara lima ni, maka tak jadi bai' istisna. Syarat pula, tempah dengan penerangan yang terperinci. Haruslah pembeli itu memberikan terperinci untuk membuat sesuatu item yang dia minta. Okey. Yang kedua, tempahan biasa orang ramai dan sesuai dengan keperluan. Maknanya orang yang beli ni dia dah macam, dia dah ada kedai online tu kan, kita tengok dia punya, ni orang ni dah biasa buat kan, so kita boleh tempat kat dia. Lepas tu bahan mentah disediakan oleh penguasa. Maknanya penjual tu yang disediakan, kita just bagi duit je. Lepas tu pembayaran tak disyaratkan semasa akad. Maknanya bila kita dah akad tu, sama ada kita bayar deposit ataupun kita bayar selepas tu pun, itu mengikut hasil perbincangan kedua belah pihak lah. Yang kelima, harus hasil penjual atau orang ketiga. Maknanya barang tempahan tu sama ada penjual itu sendiri yang buat ataupun dia punya pekerja yang buat. Itu dia maksudkan orang yang ketiga. Apa beza syarat dengan rukun? Syarat ni adalah sesuatu yang untuk menyempurnakan perkara tersebut. Contoh dia nak tempah baju tu, syarat untuk menyempurnakan tempahan tersebut. Rukun pula
rukun ni perkara yang sedia ada pada tempahan tersebut. Faham tak? Syarat untuk menyempurnakan rukun ini kalau tak buat tak jadi. Kalau syarat ni kalau tak buat rukun tu tetap ada. Faham tak? Begitu. Ni isu-isu bila kita jual beli online ni terdapatlah isu-isu kan. Antaranya scammer jual barang kan, dia jual iPhone kononnya, lepas tu bila orang dah beli apa semua dia block apa semua. So kena tipu. Ni barangan yang tengok kat gambar lain, dapat lain. Ini barangan yang tidak lengkap. Bila kita dapat, kita receive sesuatu barang tu, kita accept, benda ni akan, contoh beli kasut kan, dapat kasut lah, rupa-rupa kosong, tak sempurna. Lepas tu barang rosak. Ni kerap kali berlaku barang rosak ni kita beli online. Biasanya kita beli daripada China kan, yang dia jauh-jauh hantar penghantaran kan. Bila dapat rosak. Penghantaran ni pun jadi isu sebab apa? Janji dalam masa 2-3 hari akan sampai. Ini dah sampai postpone 5-6 hari, seminggu, 2 minggu. So tak syok macam tu. Kerap kali juga bila online ni maklumat peribadi tersebar. Okey, kesimpulan sebelum kita membeli satu barang, kita perlu belajar ataupun mencari ilmu ataupun tanya kepada orang-orang yang tahu tentang pembelian online ni. Supaya apa? Kita tak kena tipu, supaya isu-isu yang berkenaan tidak berlaku pada kita. Jual beli as-salam atau bai' as-salam adalah salah satu cara beli yang dibenarkan dalam Islam. Kebenaran ini dibina di atas dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan juga qiyas. Bersesuaian dengan Islam sebagai sebuah agama yang bersifat memberikan kemudahan kepada penganutnya, maka jual beli as-salam dibenarkan kerana ia merupakan perniagaan yang dihajati oleh manusia. Okey, itu saja daripada saya, daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.